kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesehatan dari mana Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, kurnia kepada kita dengan penuh sehat dan penuh selamat, dapat kita boleh hidup hari kita dengan sempurna dan berterusan dalam kesempurnaan insya-Allah taala, dan kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi seorang hamba yang taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhir umur kita, dan kita boleh membawa amalan soleh kita jadi saksi baik bagi kita pada hari akhirat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala beri kepada kita, dan beri semangat kepada kita, dan beri rasa lazat dan sedapnya menuntut ilmu ataupun cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu membawa kita jadi seorang hamba yang mana setiap kali kita buat satu amalan, ia membuatkan untuk kita buat amalan yang lain lagi, untuk menambahkan ganjaran, dan untuk menambah orang panggil kata apa, berat elu kita, berat elu pahala kita, berat melacur kita pada hari akhirat dan pada hari kiamat esok, yang mana pada hari itu tidak ada siapa pun yang boleh mengurangkan ataupun boleh menambah daripada amalan kita pada hari akhirat esok. InsyaAllah ta'ala pada hari yang mulia ini kita buka satu surah cuba kita tengok surah ayat yang ke 35 daripada surah An-Nur. Surah An-Nur. Moga saya jadi dah kata hak Ustaz Ahmad ajar tu bila yang mari sambung semula hak tu dah. Saya sebagai ganti saja. Surat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ini, kalau kita surah Nur ini dia kecek tentang fitnah. Fitnah ke apa? Fitnah hidup, tentang masalah tuduh orang berzina, ataupun masalah berzina dan balasai orang berzina dan balasai orang yang tuduh orang zina dan orang ngaruk saat ini. Allah SWT sebut dalam surah ini, yang munasabahnya ayat ini, surah ini turun tentang orang munafikin tuduh Siti Aisyah, tuduh isteri Nabi SAW dengan tuduhan yang jahat. Maka Allah SWT membatalkan tuduhan mereka saat ini dengan ayat al-ifk, nama dia ayatul ifk. Tu. Maka di sini dalam surah ini Allah SWT berilah tentang hukum orang zina tu lagu mana,
Orang tuduh orang zina tu lagu mana, zina bujai lagu mana, zina anak dara lagu mana. Dalam surah ni kecek. Tentang hal itu. Lepas tu tentang hal orang saksi pula. Saksi zina saat ni tu perlu kepada pak. Maka kalau tak cukup pak, dalam Quran ke? Ini dalam tafsir. Kalau dalam Quran itu muka 350. Mushaf Utsmani ni dah 350. Ayat duduk di semuka Allahu nurus samawati wal ardh 354. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi kita nak keceknya ayat Allahu nurus samawati wal ardh. Tu. Ada sebab saya ayat sana kata ayat yang sebelum pada ayat ni Allah SWT kecek tentang hukum orang zina dan orang saksi untuk nak tuduh orang zina, dan apabila saksi tu jadi bahan hukum dia gapo, dan juga masalah zina bujai, zina anak dara, suruh godel dan suruh rejam, semua tu ada dalam surah ini. Dan juga Allah SWT buat wari hukum ni semuanya ialah rahmatan, rahmat. Zalika fadlullah, itu kelebihan Allah SWT dan rahmat bagi orang yang buat dosa saat ni sebagai nak cuci diri dia. Dan juga Allah SWT kajak tentang tutup aurat. Ataupun lelaki dan perempuan kena jaga mata dia daripada aurat. Minta katuk mata daripada aurat yang haram saat ni. Lepas tu aurat tu halal bila dengan siapa, orang muhrim siapa gatik. Tu. Lepas tu orang tak tua pula, lagu mana hukum dia. Kalau dia tak pakai dakwah, tak pakai hijab, boleh ke tak orang tua tak ada nafsu dah, tak ada syahwat dah, ataupun orang lain tengok tak ada naik nafsu dah, tak ada naik syahwat dah. Bagi dia tu nak pakai ni, nak pakai hijab molek lagi ke lagu mana. Situ tu pun ada hukum dia. Sebab tu falyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlih. Lepas tu kecek tentang orang yang mana tidak boleh berkahwin. Orang tak ada kahwin saat ni, Allah SWT suruh dia tu sabar, janganlah berlaku zina, jatuh dalam benda yang haram, sehingga Allah SWT beri rezeki kepada dia. Dan jikalau dia tu boleh berkahwin dengan cara yang tidak ada kuasa milik dan harta ke apa gini, Allah SWT akan beri kaya kepada dia dengan sebab dia nikah saat ni. Itu juga dalam surah ini bercakap. Pinataan kepada kita. Dan juga Allah SWT kira kata, itulah hidup dunia. Hidup dunia. Apa ni? Yang mana Allah SWT paling lari di sininya, janganlah kamu paksa anak dara kamu saat ini. Alal bighai, supaya khija cari duit. Dengan apa? Dengan syahwat dia. Orang panggil kata paksa anak tina kita khija dengan syahwat dia, suruh pakai lecu, suruh pakai seluar ketak, suruh gapo gini dah. Jatah tu gerai, suruh kita boleh tidur dengan jatah, pentingnya boleh gaponya? Boleh gapo ni alal bighai in dia paksa suruh buat lagu tu kerana nak cari duit harta dunia. Tu. Tu dah. Tu setengah-setengah orang tu ada nego lagu tu. Dalam dunia sekarang ni tu banyak. Lepas anak pergi, pula duk mahal dengan jatah mana-mana. Lepas tu, wak jadi gegek, suruh bayar. Bayar 100,000. Ada-ada kena bayar 200,000. Nikah tak wui, kamu nikah, mu kena bayar kerana muak kena anak kuat apa. Padahal main ni kuat dia. Saya pernah jumpa orang lagu ni, dia paksa, kena bayar lagu mana apa. Mungkin dia ada. Tu ada orang main berupa lagu ni. Lepas tu bagi orang yang tidak ada nafsu, tidak ada syahwat sana, daripada orang tekak tua dah saat ni tidak mengapalah dia tu. Masalah orang apa ni pakai biasa saja. Lepas tu kalau dia tutup tu ialah lebih baik. Tutup tu lebih baik. Tu. Itulah ayat Allah SWT yang turun kepada
hamba-hamba manusia di dunia ini supaya mereka tu boleh ambil tujuh ajar daripada Al-Quranul Karim sebagai dusta ataupun rak tamanung bagi hidup di atas dunia ini. Dia unek-unek kot main dia ialah daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai peringatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT dengan cerita-cerita orang yang dulu. Ya, cerita-cerita orang yang dulu daripada kisah-kisah Nabi dan para anbiya. Jadi kita nak masuk sini ni, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Nah, itu insyaAllah kita ambil tafsir sikit tentang ayat ini. Allahu nurus samawati wal ard. Nah, Allahu nurus samawati wal ard ni makna dia tu gapo? Makna dia dalam surah dalam pimpinan Ar-Rahman, dia kata Allah yang menerangi langit dan bumi. Allah yang menerangi langit dan bumi, yang mencerahkan langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk, bandingan nur hidayah petunjuk Allah, kitab suci Al-Quran adalah sebagai sebuah miskah. Sebuah miskah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca, tindil bahasa Arab panggil. Geluk kaca itu pula jernih terang. Jernih terang. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya. Pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh api. Sinaran nur hidayah petunjuk yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda. Cahaya, berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan itu untuk